Bertemu kembali sudah tentu keputusan yang bakal dibuat oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bersama dengan Raja-Raja Melayu susulan pertemuan Baginda Sultan-Sultan dan Raja pada jam 2.30 petang ini akan bawa kesan yang banyak dan mendalam kepada seluruh aspek negara. Tetapi ekonomi sudah tentu antara aspek yang paling terkesan bukan sahaja selepas keputusan itu, malah dari sekarang. Kerana ekonomi dan pelabur tidak gemar akan ketidaktentuan politik maupun pentadbiran. Saya disertai sekarang oleh Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi atau EAC, Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali. Profesor, kita nak bercakap dengan impak ketidaktentuan sejak beberapa hari lepas terhadap ekonomi. Kita sudah saksikan sebagai contoh Bursa Malaysia dan ringgit turun pada sesi dagangan penutup pada Jumaat lepas. Jurus selepas spekulasi berkenaan dengan darurat ini semula bertiup kencang. Sejak itu, Prof, apa lagi kesan kepada ekonomi yang kita lihat hasil daripada ketidaktentuan politik ini? Okey, pertama sekali memang pasti betul seperti Lokman sebutkan tadi. Keadaan terkini memang memberi kesan terhadap persepsi pelabur baik dalam negara dan juga yang di luar negara. Ya, dalam konteks untuk mereka meneruskan aktiviti-aktiviti perniagaan dan pelaburan mereka. Jadi ini satu perkara yang perlu diberi perhatian yang amat serius. Ya, kerana kita bukan sahaja menghadapi masalah pandemik COVID, tetapi juga sekiranya tidak dikawal dengan baik, dia mungkin boleh melarat kepada masalah krisis ekonomi yang mungkin menyusahkan lebih ramai orang. Prof, daripada perspektif ekonomi semata-mata, adakah darurat langkah yang terbaik bergerak ke hadapan ataupun adakah option lain yang mungkin kita boleh pertimbangkan? Kita serahkan kepada hemat dan juga kebijaksanaan Sri Paduka Baginda, tetapi dari segi ekonomi semata-mata, apa langkah terbaik bergerak ke hadapan yang perlu diambil? Ya, sebenarnya pertamanya saya rasa secara umumnya apa yang diertikan dengan darurat yang sedang dibincang hangat oleh semua ini masih lagi kabur, tidak jelas apakah elemen-elemennya. Mungkin ada yang melihat darurat dalam konteks keselamatan, kecemasan, tetapi juga saya lihat ada perbincangan tentang darurat dari segi pentadbiran, kesihatan dan sebagainya. Jadi berarti kekaburan ini juga dengan sendirinya menyebabkan kita ada ketidaktentuan. Ya. Tetapi dalam konteks ekonomi, saya lihat bukan sahaja kalau kita letak kita darurat terlebih dahulu. Kalau kita letak melihat khusus kepada pandemik COVID ini sendiri, sebenarnya telah pun memberi kesan yang langsung dan surge yang baru ini, peningkatan yang mendadak agak yang baru ini juga berkemungkinan memberi kesan yang besar. Jadi berarti bagi pihak pelabur-pelabur dan perniagaan, ketentuan dan juga konsistensi di dalam polisi, di dalam garis panduan dan sebagainya itu adalah amat penting. Di sini yang saya rasakan kita perlu memberi keseimbangan yang secukupnya di dalam kita nak memastikan dapat mengawal penularan COVID, tetapi dalam masa yang sama pertumbuhan ekonomi, perjalanan ekonomi aktiviti itu dapat diteruskan dengan ketentuan yang lebih baik. Prof, ada yang mengatakan bahawa darurat ini perlu antara lain untuk mengekalkan kestabilan kerajaan sekarang kerana dasar-dasar pemulihan ekonomi perlu kita kekalkan, teruskan. Prof sebut berkenaan dengan konsistensi, itu yang paling penting setakat ini. Kerana jika ia tidak diisytiharkan, mungkin ada banyak lagi kekacauan dari segi politik, ada pihak-pihak yang akan cuba mengacau pentadbiran dan sebagainya. Jadi ini tidak baik untuk kesinambungan polisi. Apa pendapat Prof berkenaan dengan ini? Adakah konsistensi itu yang paling penting pada masa ini ketika kita mahu pulih daripada COVID-19 dan mahu memulihkan ekonomi kita? Ya. Saya percaya kerisauan tentang pandemik COVID itu berada di tahap nombor 1. Ya? Bagi siapa sahajalah dan seharusnya menjadi begitu. Namun demikian, itu yang saya sebut tadi tentang keperluan untuk mengisytihar darurat dan juga perinciannya. Apapun perkataan darurat itu sendiri telah mungkin menimbulkan banyak tanda tanya. Ya? Jadi perincian tentang darurat ini perlu diperjelaskan dengan betul tujuan dan mengapa. Adakah ini kerana soalan mengawal COVID? Adakah ini kerana untuk memastikan kelangsungan polisi? Ataupun mungkin ada setengah pihak melihat ini sebagai satu
dimensi politik. Tetapi bagi saya dalam konteks ekonomi, kelangsungan, konsistensi of policy, keseimbangan di antara kesihatan dan juga ekonomi adalah perkara-perkara yang pokok. Walau bagaimana keadaan darurat atau tidak, ia tetap menjadi satu perkara yang harus diberi pertimbangan sebaik yang mungkin. Keutamaan sekarang, Prof, sudah tentu adalah untuk kita menewaskan ataupun sekurang-kurangnya mengawal penularan COVID-19. Dan keutamaan kedua adalah untuk meneruskan proses pemulihan ekonomi. Senario satu, jika darurat diisytiharkan, apa yang patut kerajaan ataupun pemimpin selepas itu lakukan sebagai langkah prioriti dari segi ekonomi? Dan senario dua, jika ia tidak diisytiharkan, apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan dari segi ekonomi? Bergerak ke hadapan, the first step. Okey, sekiranya saya difahamkan, sekiranya let's say sefahaman seperti yang saya fahamlah, sekiranya darurat ini disiapkan, penumpuan yang khusus harus diberi kepada mengimbangi di antara perihal pandemik dan juga ekonomi. Saya ingin menganjurkan untuk kita lebih granular ataupun lebih terperinci di dalam respon-respon yang kita ambil. Kerana kalau kita lihat data-data, bagi saya data-data pandemik ini dia agak skewed ataupun dia cenderung kepada beberapa kawasan ataupun negeri di Malaysia. Jadi umpamanya negeri-negeri di Pantai Timur, mereka tidak berhadapan dengan pandemik yang agak teruk seperti di Sabah dan juga mungkin di sekitar Kuala Lumpur dan juga Selangor, ya. Jadi berarti polisi itu lebih targeted. Bagi saya mencadangkan lebih micro targeting sifatnya. Dan kena dirationalize dengan sebaik yang mungkin keperluan-keperluan. Adakah umpamanya konsistensi lah. Kadang-kadang kita lihat boleh lari ramai-ramai, boleh berbasikal berapa ramai, tetapi dalam kereta tak boleh dan sebagainya. Jadi perlu ada keseimbangan. Because banyak takrifan tersendiri dibuat di luar sana. Dan sekiranya tidak ada darurat, dalam konteks menangani ekonomi, perkara yang sama juga harus diberi perhatian. Kejelasan dan juga terperincinya langkah-langkah itu perlu diambil kira. Dan dalam konteks ekonomi ini yang paling kita risau kalau dia melarat kepada pelaburan-pelaburan di masa akan datang dan menimbulkan persepsi terhadap bagaimana Malaysia menangani dalam konteks pelaburan antarabangsa lah. Bagaimana Malaysia menangani ini akan mewujudkan satu persepsi terhadap bagaimana kerajaan mentadbir polisi-polisi yang berkaitan dengan pandemik dan memberi kesan ke atas ekonomi. Prof, melihat kepada apa yang ekonomi kita sudah lalui sejak awal tahun ini, impak COVID-19, impak PKP, beberapa bentuk dan jenis PKP yang berbeza, kemudian sekarang ada gelombang kedua, gelombang ketiga, ketidaktentuan politik dan juga sekarang spekulasi berkaitan dengan darurat. Kita perlu pulihkan ekonomi daripada semua ini, Bursa Malaysia dan sebagainya. Melihat kepada ini, apa harapan Prof untuk belanjawan 2021 akan datang? Bagaimana belanjawan 2021 boleh sertakan inisiatif-inisiatif ataupun langkah polisi yang boleh membantu proses pemulihan kita daripada semua ini? Okey, pertamanya kalau kita lihat kepada pusingan pertama, bagaimana kita berjaya flatten the curve, menstabilkan pandemik ini dan juga mengendali isu-isu ekonomi, bagi saya satu langkah yang begitu baik. In fact, Malaysia dapat pujian daripada peringkat antarabangsa dalam pusingan pertama, ya. Tetapi yang sekarang ini mungkin agak nampak ada suasana yang agak ketidaktentuan kerana suasana politik pula datang dengan lebih mencabar. Untuk bajet 2021 bagi saya, pertama ialah kita harus memberi targeting, ya. Targeting very important. Kita mempunyai sumber yang agak terhad. Kita telah belanjakan 305 bilion dalam beberapa pakej rancangan yang lepas. Jadi sumber kita agak terhad. Jadi perlu kita ada targeting yang baik. Maksudnya memberi penumpuan kepada kumpulan-kumpulan tertentu yang terjejas, vulnerable group, ya, dan kumpulan yang tidak terjejas yang boleh melangsungkan aktiviti mereka seharusnya mengakui ataupun menerima hakikat bahawa mereka tidak sepatutnya menerima bantuan. Ya. Jadi berarti penumpuan kepada vulnerable group, kumpulan pendapatan rakyat pendapatan rendah, micro enterprise dan juga dalam konteks kelangsungan mengambil peluang supaya kita juga membuat perubahan-perubahan struktural. Ya. 60% lebih daripada micro enterprise kita
tidak menggunakan teknologi-teknologi yang agak terkini. Jadi usaha untuk pendigitalan SME mikro ni penting. Kita ada sektor informal yang agak besar. Mereka tidak berdaftar dan juga mempunyai pendapatan yang agak tidak menentu. Jadi perlu ada sistem pendaftaran yang baik, perkongsian data yang rapi agar micro targeting, maksudnya polisi-polisi bersasar bersifat mikro itu dapat dilaksanakan.